muslimin muslimat, subhanallah, kalau kita belek lagi dan sebagainya, nanti kan dekat luar sana ada buku warna merah ni tentang romantik rumah tangga Nabi SAW pun ada banyak sangat kisah-kisah yang membuatkan kita tersenyum dan menangis membaca perkara-perkara yang berlaku dalam rumah tangga Nabi SAW. Contohnya Nabi dan isteri berkongsi makanan, minum dan makanan berkongsi. Nabi akan minum, Nabi tanya, tadi minum kat mana? Aisyah mungkin cakap lah, minum belah sini. Kita kalau tanya, minum kat mana tadi? Belah sini. Okey, kita pun pusing, minum belah yang lain sebab rasa macam geli. Tapi tak, Nabi tanya, tujuan Nabi nak letak pada bibir yang sama. Sama juga Aisyah cerita, bila makan daging, Aisyah gigit. Lalu Nabi tanya, kat mana tempat gigit tadi? Sebab Nabi nak gigit di tempat yang sama. Luar biasa romantik. Dan Nabi biasa menggunakan kayu sugi. Nabi minta Aisyah guna dulu, kemudian dibasuh, dan Nabi guna burus gigi yang sama. Siapa kat sini biasa berkongsi burus gigi dengan suami? Ada yang tutup muka. Ustazah, bolehlah sekali-sekala, tapi lepas tu rasa nak ataupun basuh bersih-bersih dengan sabun semua barulah. Mungkin kita takkan mampu nak buat sampai tahap tu, tapi kalau boleh buat, sebenarnya ia bukan perkara yang saja-saja. Buiki ada banyak. Rasulullah untuk dapat kayu sugi zaman tersebut repih ataupun ambil batang kayu tetapi Rasul buat itu ada maksud, ada makna. Dan kalau kita buat, diberi pahala sebab itu sunnah Nabi. Kalau kita baca lagi kisah-kisah romantik Nabi, antaranya cerita Aisyah radhiyallahu anhu diminta untuk sikat rambut Nabi. Muslimat kat sini kahwin dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernah tak sikat rambut suami? Pernah ke tidak? Cerita ini daripada riwayat yang kuat. Rasulullah ketika berada di dalam masjid, kan Masjid Nabawi, rumah kan di sekeliling masjid. Nabi daripada tingkap rumah, sebab Aisyah ketika itu uzur, maka tak boleh nak keluar lah, sebab keluar je rumah, masuk masjid. Jadi Rasulullah panggil Aisyah dan menghulurkan kepala, hulur untuk disikat oleh Aisyah. Hulur kepala nak minta sikat. Adakah Nabi tak boleh sikat rambut sendiri? Boleh. Tetapi itu kaedah Nabi bermesra dengan isteri. Panggil, wahai Aisyah, ulur kepala Aisyah pun sikat. Mungkin ada yang kata, ustazah terlambatlah, dah tak ada rambut dah suami tu. Masya Allah. Kan? Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Dan diceritakan Aisyah juga isteri-isteri Nabi dan Rasulullah minta. Maksudnya dalam melayani suami ataupun isteri, boleh suami ajar, tolong sikat rambut, minta. Kalau suami isteri tu tak reti nak layan, suami ajar, tolonglah ambil, bagi sikat ni, sikat Sat. Kenapa? Buang tabiat ke ni? Bukan buang tabiat, ini sunnah Nabi. Subhanallah, isteri pun sikat, menangis suami, terharu. Dah dekat nak mati dah. Umur dah tua dah, kubur dah panggil dah, baru dapat amal sunnah Nabi. Sebab kita tak biasa buat sunnah Nabi sampai buang tabiat, kita kata. Lepas itu dipakaikan minyak wangi. Sayyidatina Aisyah cerita, kami para isteri biasa memakaikan minyak wangi kerana Nabi minta. Sebelum ihram, pakai sebelum niat ihram, boleh, tak ada masalah. Lepas niat ihram tu yang haram tu. Jadi balik ni kan, berwangi yang di rumah. Jangan komplain je, bang ni awak ni hapak, bila nak pergi masjid kan main wangi. Ambillah minyak wangi, sapukan, itu sunnah Nabi. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau kita tengok kan, Nabi dan isteri berkongsi bergigi. Ini kat kandungan je, saya baca kandungan, saya tak baca dah cerita. Nabi tidak pulang mengejut. Nak balik jangan mengejut, wahai para suami. Sebab itu adalah akhlak Nabi. Sebab sekarang lagi mudah, ada telefon, 10 minit lagi saya sampai ya, supaya isteri dapat bersiap-siap, tukar baju ke yang patut kan, pakai gincu ke, pakai minyak wangi. Kalau tak, minyak wangi cap ikan goreng. Jadi suami cakap elok-elok, cakap bagi tahu berapa minit lagi nak sampai apa semua. Itu adalah satu bentuk akhlak Nabi SAW. Kita tengok Nabi pun guna panggilan singkat. Nabi tanya khabar isteri setiap hari. Subhanallah. Nabi sikatkan, isteri sikatkan rambut Nabi. Aisyah pakaikan wangian bersama sebelum pergian lama.
Bahagia tidak tunggu rumah selesa. Nabi rawat isi sakit. Nabi kalau isi sakit memang Nabi rawat. Nabi lapkan badan, Nabi bacakan doa, Nabi sediakan makan untuk isteri. Nabi ajak sembang. Nabi suka borak dengan isteri. Sampai Nabi pernah cerita-cerita yang panjang tentang 11 orang wanita. Panjang cerita dia. Jadi siapa yang nak jadi suami seperti Nabi sehingga dapat cinta Allah, dapat pengampunan Allah, kena belajar banyak, kena beramal. Sebab orang lelaki kadang-kadang berat mulut dengan isteri. Bila balik rumah bawa 3 patah je. Sebab patah perkataan dah habis dah dekat masjid, dah borak. Ngekang kawan banyak patah yang keluar balik rumah. Makan. Tu. Minum. Tidur. Dah. Yang lain tu angguk, gelap. Tapi akhlak Nabi berbeza. Bukan daripada Sayyidina Aisyah. Bahkan isi Nabi yang lain menceritakan Nabi suka ajak borak. Nabi suka berbual. Sebab Nabi tahu fitrah wanita suka borak. Allahu Akbar. Banyak lagi lah yang kita boleh tengok dalam buku ini. Masya Allah. Nabi SAW adalah contoh tauladan yang terbaik. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Sekarang dah pukul 9:30. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita mewujudkan imej Rasulullah dalam rumah tangga kita. Bila kita menghidupkan sunnah Nabi SAW, umpama kita menghidupkan akhlak Nabi, seolahnya Nabi ada bersama dengan kita. Dan kelebihannya sangat besar sehingga kita dapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dalam kita menanam cinta kepada hati anak-anak juga, kena membiasakan sebut kepada anak-anak, Nabi suka buat macam ni. Abang-abang, Nabi kan macam ni. Suami pun kena biasakan dengan isteri. Kalau Nabi kan Nabi macam ni tau, isi-isi Nabi macam ni ya. Berbanding dengan kita sebut pada anak, mak dulu, masa mak umur macam kamu, mak dah pandai masak. Mak dulu, tak pandai menjawab macam kamu hari ni. Kan kita selalu bagi contoh diri kita, tapi elok-elok lah. Yang buruk kita tak cerita lah. Kalau anak tu buruk, kita takkan cerita, mak dulu lagi teruk daripada kamu. Oh, yang tu tak adalah kita, pantanglah kita. Cerita semua yang sedap-sedap je. Sebab itu bila kita bawakan contoh Nabi, isteri Nabi, ini contoh yang terbaik. Bila kita sebut je, nak Nabi makan macam ni Nabi minum macam ni kalau Nabi nak tidur macam ni. Nabi kalau bercakap, Nabi mesti pusing seluruh muka. Sebab kita nak tegur anak kita bila kita cakap, Kak Long, ya, sambil tengok phone, kita nak tegur. Kita mungkin boleh marah. Kita cakap, tak ada adab ni. Apa ni? Umi tengah cakap, muka, mata tengok telefon. Bukan salah tegur macam tu. Tetapi barakah, rahmat, pertolongan Allah pasti akan ada bila kita masukkan. Umi nak cakap sikit ni, Nabi Muhammad bila dia bercakap tak kira lah siapa. Kalau orang tua lebih lagi lah, Nabi akan berhenti buat apa saja. Dan Nabi akan pusingkan bukan muka saja, seluruh tubuh pusing. Kaedah dan sunnah Nabi. Dan mungkin asbab itulah kenapa susah sangat didik anak pada hari ini. Sebab kita lebih banyak membesarkan diri kita. Sikit-sikit bagi contoh kita, sikit-sikit bagi contoh orang-orang yang terdekat dan sebagainya. Bukan kata tak boleh, tetapi yang paling afdal menghidupkan imej Nabi SAW di dalam rumah tangga. Dan sebagai penutupnya, kita menghayati satu firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sadaqallahul azim, yang bermaksud di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kehebatan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, dijadikan daripada diri kamu pasangan, litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang dan tenteram kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah,
dan dijadikan di antara kamu ini mawaddah, rasa cinta, sayang, warahmah, belas kasihan. Ada rumah tangga yang ada tiga-tiga, sakinah, pandang sejuk hati. Tapi ada rumah tangga tak ada dah sakinah. Bila tengok pasangan panas hati. Awal kahwin bang, kenapa lambat awak balik? Dah lama-lama, kenapa cepat sangat balik? Dah terbalik kan? Ada tak ada sakinah? Nabi kata, Allah berfirman, waja'ala bainakum mawaddah, kasih sayang. Ada rumah tangga dah tak ada kasih sayang, tetapi masih ada rahmah, iaitu belah kasihan. Saya percaya, dan memang ini adalah syarah daripada alim ulama juga, walaupun dah tak ada dua, dah tak ada sakinah, dah tidak ada kasih sayang, tapi jika ada salah satu daripada ini pun ada rahmat belah kasihan. Ustazah, saya bertahan dalam rumah tangga sebab kesian kat dia je. Kalau ikutkan hati, sayang tu memang dah tak ada perasaan, tapi kesian je. Kesian anak-anak, kesian dia tak ada orang nak urus, kesian nanti dia malu, kasihan. Maka insya-Allah rumah tangga ini masih lagi boleh bertahan dengan tali yang terakhir ini. Jadi mudah-mudahan rumah tangga kita memiliki ketiga-tiganya, kerana inilah rumah tangga yang akan wujud di syurga kelak. Itulah keinginan kita untuk bersama sekeluarga di syurga Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab wa ghairi azab, wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisab, tanpa diazab, sekeluarga ya Allah, bersama dengan ibu bapa kami, adik-beradik kami, anak cucu zuriat keturunan kami, pasangan-pasangan kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, seluruh umat Islam ya Allah. Golongkanlah kami di kalangan hamba-Mu yang akan dimasukkan ke dalam syurga firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab, dan janganlah Engkau campakkan kami ke dalam api neraka-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Kita dan khususnya saya memohon ampun dengan Allah jika ada kesilapan dalam menyampaikan ilmunya, dan saya memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa ataupun mungkin penjelasan yang kurang jelas jika menimbulkan salah faham. Subhanallah. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur semuanya dan juga semua yang hadir, sehingga kita bertemu lagi, yang paling utama bertemu dan bersatu di syurga Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.